أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. طيب. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idris Syafiq bin Muhammad Idris, memegang nombor matriks di 173099990. InsyaAllah saya dan dua lagi rakan saya, yakni Yusuf serta Hafiz, akan mengupas sedikit atau membuat perkongsian berkenaan anti hadis. Baik, secara asasnya anti ni membawa maksud menolak atau benci atau sikap yang tak suka satu perkara tu. Manakala hadis membawa maksud setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada melalui perbuatan, percakapan, takrir, sifat fizikal maupun akhlak baginda SAW, sama ada selepas atau sebelum kerasulannya. Baik, anti hadis ni benda apa? Baik, anti hadis ni merupakan suatu ajaran sesat yang mana mereka ni tolak sangat-sangat tolak hadis sebagai sumber perundangan Islam. Tapi mereka terimalah Al-Quran sebagai perundangan Islam. Baik, yang mana mereka ni semakin menjadi-jadi sejak-sejak ni, dengan adanya sokongan daripada pihak-pihak tertentu yang mendukung kefahaman terhadap hadis ni bukan sumber perundangan Islam. Dan mereka juga anggap sebagai Nabi Muhammad SAW itu sebagai sekadar pengikut Nabi Ibrahim AS. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, saya Muhammad Hafiz bin Rosli di 173100421 ingin membentang pasal sejarah anti hadis, golongan anti hadis. Sejarah golongan anti hadis ni dia dah bermula semenjak zaman sahabat lagi, sahabat Rasulullah SAW. Seperti yang diberkata, secara tidak langsung golongan anti hadis telah wujud pada zaman sahabat. Bagaimana dia terjadi? Di mana Umayyah bin Khalid telah berusaha mencari jalan penyelesaian seluruh masalah dengan hanya merujuk kepada Al-Quran sahaja. Dia pula telah berbincang dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkaitan hal tersebut. Lepas yang ketiga, Ibnu Umar mengingatkan agar menerima dan melaksanakan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nak cerita kat sini, golongan anti hadis ni sudah ada lah pada zaman sahabat lagi. Okey, saya sambung dengan golongan anti hadis di Malaysia pula. Mereka menyeru seluruh umat Islam agar berpegang dan beramal dengan intibati Al-Quran semata-mata, dan mereka menolak hadis. Ini terjadi di Malaysia lah. Lagi tu, bagi mereka tiada tempat untuk hadis dalam Islam ni, malah peranannya sebagai penghurai dan penjelas kepada Al-Quran ditolak semata-matanya. Hadis ibaratkan hadis tiada nilai, ia hanya sekadar kata-kata
yang direka oleh orang-orang yang lampau, dan signifikan malah menjadi punca porak poranda dan kejumudan umat Islam. Itu anti hadis di Malaysia lah. Mereka memang benar betul-betul tidak menyokong dan menggunakan hadis. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran sahaja. Sekian daripada saya. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Al-Amin bin Zulkifli, dan pada hari ini saya akan meneruskan perbincangan kami iaitu kepada anti hadis. Okey, saya akan teruskan kepada matlamat dan faktor penubuhan golongan anti hadis. Okey, faktor golongan anti hadis ini yang utama sekali, golongan anti hadis ini dia bertujuan untuk melemahkan ajaran Islam, serta golongan anti hadis ini dia telah menggelarkan dirinya sebagai Al-Quraniyun, iaitu yang bermaksud jemaah Quran. Dia mengajak umat-umat Islam ini supaya menyeru kepada perbuatan Al-Quran, dan golongan anti hadis ini telah menyuruh kita juga supaya meninggalkan hadis melalui syubhat yang sengaja mereka cipta untuk umat-umat Islam ini dia keliru. Okey, seterusnya kita pergi kepada hujah yang digunakan pakai oleh golongan anti hadis. Okey, hujah yang pertama, golongan anti hadis ini dia mereka menganggap bahawa hadis ini iaitu satu penyelewengan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hujah yang kedua pula adalah mereka menganggap Al-Quran ini dah memang sempurna dan tidak perlu pentafsiran dan tidak perlu untuk mana-mana sumber. Hujah yang ketiga pula adalah golongan anti hadis ini dia telah beranggapan hadis ini adalah satu penyelewengan. Dia kira hadis ini dia melanggar syariat ataupun daripada ajaran Islam. Dia telah lari daripada ajaran Islam. Okey, hujah yang keempat daripada golongan anti hadis pula, dia beranggapan hadis ini sebagai satu catatan sejarah sahaja. Okey, yang nombor 5 pula adalah golongan anti hadis ini, lafaz dua kalimah syahadah yang diucapkan kepada umat Islam kini adalah dilarang, dan lafaz yang wajib untuk taati adalah perkataan la ilaha illallah. Hujah yang nombor 6 pula, golongan anti hadis ini mereka menolak kepercayaan kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, golongan anti hadis ini, okey, tafsiran berkenaan kepada perkataan Al-Hikmah dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang kedua yang ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i sebagai sunnah atau hadis adalah tidak munasabah. Setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kesimpulannya, setiap masyarakat tu mesti memainkan peranan dalam membendung pergerakan anti hadis ni, sebab anti hadis ni bukan suatu perkara yang main-main dalam Islam. Baik, oleh hal yang demikian kita ni wajib berpegang kepada sumber perundangan Islam dua ni, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana yang Nabi pesan kat kita, tidak akan sesat seseorang tu selagi mana dia berpegang pada dua perkara, yakni Al-Quran dan Hadis. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hashr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Surah Al-Aliyyul Azim. Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Baik, setakat itu saja daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.